Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak belajar berkaitan dengan sukatan serakan data terkumpul. Okey, objektif pembelajaran hari ini adalah membina jadual kekerapan. Yang kedua, melukis histogram. Yang ketiga, melukis poligon kekerapan pada histogram. Dan yang keempat, melukis poligon kekerapan. So, ini adalah latihan ulang kaji sahaja. So, saya akan go through sahaja kepada latih kendiri 7.1a. Kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 5. Okay? Kamu rujuk buku teks digital. Okay, kita lihat soalan yang pertama. Okey, di bawah ini merupakan data masa yang diambil oleh 50 orang murid yang datang ke sekolah. Okey, dan masa dicatatkan dalam jadual ini. So, dia minta kita bina jadual kekerapan yang mana bilangan kelas dia menjadi 5. Kemudian nyatakan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas bagi setiap selang kelas. Okey, bila kita rujuk pada soalan ini, kita boleh tengok 50 orang murid ini adalah jumlah kekerapan. Okey, ini adalah jumlah kekerapan. Okey, yang mana dia nak suruh kita bina kelas menjadi 5. Jadi, bilangan kelas kita adalah 5. So, bila kita nak jawab soalan ini, kita akan tengok, oh, ini soalan dia dah bagi bilangan kelas dia nak berapa. Okey, so bilangan kelas dia nak 5. So, bila bilangan kelas dia nak 5, kita rujuk pada ni. Bagaimana kita nak tentukan saiz selang kelas dahulu. Okey, bila kita dah tentukan berapa bilangan kelas yang kita nak. So, kita akan ambil nilai data terbesar tolak nilai data terkecil, kita bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak. Sekarang menggunakan formula ini, kita nak tentukan saiz selang kelas. So, kita cari dahulu dalam jadual ini, okey, mana nilai yang paling besar? Iaitu 49. So, kita akan ambil 49, kita nak tolak dengan nilai yang paling kecil. Okay, bila kita cari nilai paling kecil kita adalah 1. So, tolak 1, kita bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak iaitu 5. Kita akan dapat, okay, 49. Okay, kita on calculator. Kita akan ambil 49. Kita tolak dengan 1. Okay, kita akan dapat 48. Kita bahagi dengan bilangan kelas yang kita dah tentukan iaitu 5. Kita akan dapat 9.6. Okey, so kita akan ambil hampir dengan 10. Kita akan ambil saiz selang kelas kita adalah 10. Kita ambil yang menghampiri 10. Okey, 9.6 kita ambil 10 lah. So, sekarang ini kita bermula nilai kita adalah 1. So, kalau saiz selang kelas kita 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, boleh teruskan. 11 kita akan ambil sehingga 20. Kalau kamu tak percaya, kamu try kira. 11 itu termasuk. 11, 12, 13 sehinggalah 20. Kemudian teruskan 21 hingga 30, 31 hingga 40, 41 hingga 50. Okey. So, kalau kita lihat di sini, berapa bilangan kelas kita? Ini 1, 2, 3, 4, 5. So, ngam, kita dah ada 5 bilangan kelas kita. Yang mana nilai 49 tadi dah termasuk dalam lingkungan kita punya kelas yang kita dah bina. So, now kita binalah jadual kekerapan ni. Ini jadual kekerapan kita dah bina. Okey. So, ini kita kena bina asing. Kita carilah nilai kekerapan kita kira. Nombor 1 hingga 10 ini, apa maksud dia? Kita kena cari semua nombor yang di antara 1 hingga 10 dalam jadual ini kita kira ada berapa. Kita pun tulis. Boleh? Okey. So, kita catatlah. Kita cari nombor 1. Lepas tu, kita catat ada berapa. Nombor 2. Sehinggalah nombor ke-10. Kita kira semua. Ada berapa. Seperti yang kita belajar sebelum ini. Okey. So, untuk yang begini. Okey, sampai di sini. Okey, kalau kamu tak nak keliru, kamu boleh letak cari nilai kekerapan longgokan. Kemudian cari lagi titik tengah. Okey, bagaimana kita nak cari nilai titik tengah? Okey, kita akan ambil 1 tambah 10. 1, kita tambah 10. Okey. Okey, kita bahagi dengan 2.
So, kita akan dapat 5.5. Nanti kita tulislah di sini 5.5. Hak bawah pula. Hak bawah mana? Hak bawah adalah 1. Hak atas kita 10. Okey, sempadan bawah. Kita tolak 0.5. Okey, bila sempadan bawah, kita tolak 0.5. Ini ingat, kita tolak 0.5. Ini kita tambah 0.5. Jadi ini kita akan dapat 0.5. Ini kita akan dapat 10.5. So kamu ulang balik. Okey. Kalau macam ini kan kekerapan kita dah dapat. Ingat kekerapan longgokan nak mudah. Nilai kekerapan longgokan mesti sama dengan nilai yang pertama ini. Okey. Okey. So sekarang kamu teruskan sahaja untuk lengkapkan jadual kekerapan yang pertama. Ini adalah bentuk soalan yang pertama. Okey. Bentuk soalan yang kedua adalah kita nak buat jadual kekerapan. Disuruh bina jadual kekerapan. Samalah. Ini jadual kekerapan. Kamu bina macam ni. Okey. Nyatakan nilai titik tengah, hak bawah, hak atas, sempadan bawah, sempadan atas. Okey. Buat sama saja. Cuma soalan nombor 2 dia tak bagi taburan data. Dia dah tolong kira siap-siap bilangan bayi. Okey. Kamu lengkapkan sahaja jadual kekerapan yang di sebelah ini. Okey. Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga adalah dia nak suruh kita, okey kita baca dulu soalan, okey. Jadual kekerapan di bawah menunjukkan jumlah jam tidur dalam sehari bagi sekumpulan pekerja di sebuah kilang. Dengan menggunakan skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 orang pekerja pada paksi mencancang, bina histogram dan poligon kekerapan pada graf yang sama. So ini kita akan pergi pada objektif pembelajaran yang mana kita akan bina histogram dahulu, kemudian kita akan bina poligon kekerapan pada histogram. Okey. Poligon kekerapan pada histogram. Okey, sekarang bila dia dapat jadual macam ni, apa-apa perkara pertama sebelum kamu lukis graf, kamu kena buat jadual kekerapan. So jadual kekerapan ini seperti ini. Ini step yang pertama. Bina jadual kekerapan dahulu. Okey, buat dulu jadual kekerapan macam yang ini. Yang kedua, barulah kita lukis graf. Okey, boleh? Okey. So, sekarang ini daripada jadual kekerapan, ini kita kena bina jadual kekerapan dahulu. Kita kena lukis graf. Okey. Cuma saya cadangkan, okey, kamu buat jadual kekerapan dia. Kamu bina jadual kekerapan. Okey, kita nak tengok pada paksi dia. Okey, skala 2 cm kepada 1 jam pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 20 orang pada paksi mencancang. Apa paksi mengufuk? Paksi mengufuk adalah paksi X. Paksi mencancang adalah paksi Y. So, seperti pelajaran yang lepas, kita boleh lukis histogram dengan poligon kekerapan menggunakan titik tengah. Betul? Okey, so bila dapat macam ni, first kali kamu labelkan dulu dia punya gigi dia. Macam ni. Okey, dia kata 2 cm kan? So, kata graf kamu tu yang kamu ikut ukuran kotak 2 cm. Okey, so sekarang kita ambil, nanti kita akan ambil, kita buat jadual kekerapan, kita akan ambil semua nilai titik tengah. Okey, kita lengkapkan dahulu jadual ini, kita cari titik tengah, kita letak saja nilai titik tengah di sini, setiap ini. Kita akan letak semua nilai titik tengah di paksi X. Tapi paksi X kita ini mewakili apa? Masa ataupun jam. Yang ini paksi Y kita akan mewakili kekerapan. Ini paksi Y. Okey, now bila kita nak lukis histogram nanti, okey, dia cakap apa? Paksi Y pula adalah 2 cm kepada 20. Kalau dia kata 2 cm kepada 20, so dekat sini kita akan label 20, 40, 60, 80, 100. Okey? Okey. So, bila kita nak lukis histogram nanti, kita bacalah nilai kekerapan kita berapa. Katalah kekerapan yang pertama adalah 20. So, ini 20. Katalah kekerapan kedua adalah 40. So, kita lukis. Mesti wajib menggunakan pembaris. Katakanlah, okey, sorry. Sekarang ini dia dah bagi kekerapan kan? So, kamu gunalah kekerapan yang dia bagi. Okey? So, kalau macam contoh macam ini. Okey, saya
Saya back balik. Okey. Okey. Saya tak perasan dia dah bagi kekerapan. Okey. So, sekarang ini dia dah bagi kekerapan yang pertama adalah 20. So, bila kekerapan dia adalah 20, kamu perasan ke bila kotak kita adalah 2 cm kan? Ini adalah 2 cm. So, sebenarnya kita ada 10 kotak kecil pada kertas graf itu. Betul? Okey. So, kita ambil 20, kita bahagi dengan 10 kotak, kita akan dapat nilai satu kotak kecil ni adalah 2, 4, 6 sehinggalah 20. So, untuk yang pertama ini histogram dia tu cetak je macam ni. Okey. Kemudian 4, kita bacalah 4. Baru kita lukis yang kedua. 4, ini 2, ini 4. Lepas tu 22. 22 ini 20. So, kotak yang satu kotak ini akan jadi 22. Kita tambah 2, tambah 2, tambah 2 setiap kotak kecil. So, kamu label 22. Okey, lepas tu 64. Mana 60? 62, 64 di sini. So, kita ambil pembaris, kita ukur, baru kita lukis di sini. Okey, kemudian 90. Okey, so 90, ini 80, ini 100. So, tengah-tengah dia. Okey, so 90. Sehinggalah kamu dapat seterusnya dan seterusnya. Okey. So, bila dapat macam ni 90, kemudian kita akan dapat yang last sekali adalah 2 kecil lagi kan. Okey, so bila dah dapat histogram sekarang ini, kamu dah settle part histogram. Now, kita nak lukis poligon kekerapan. So, kita plot dahulu di tengah-tengah ni. Okay, supaya kamu dapat aim betul-betul di tengah-tengah. Okay, kamu plot. Kamu sambungkan sahaja titik-titik tadi itu untuk membentuk poligon kekerapan. Ambil pembaris, garis, sambung, sambung, sambung. Okey, sambung sehingga sini. Tetapi syarat untuk poligon kekerapan, kamu kena tambah satu lagi kelas. Kamu kena tambah satu lagi kelas. Kamu sambung ke bawah di sini. Yang mana jarak dia adalah mesti 2 cm juga. Okey? Okey. So, settle untuk soalan nombor 3. Okey. Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 dia berkaitan dengan tinggi pokok tembu. Okey, yang mana disuruh wakilkan poligon kekerapan dengan menggunakan skala yang diberi. Okey, skala dia adalah 2 cm kepada 1 meter pada paksi mengufuk iaitu paksi X dan 2 cm kepada 10 batang tebu pada paksi mencancak iaitu paksi Y. So, paksi X kita tak ada masalah. Paksi X kita, okey, ingat poligon kekerapan kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat, kita tambah satu kelas sebelum dan satu kelas selepas bila kita nak lukis. Okey, so ini mewakili tinggi iaitu meter. Ini mewakili kekerapan. Okey, kemudian nanti kita ambil sahaja nilai titik tengah, kita buat balik jadual kekerapan. Ingat apa-apa jadual kekerapan. Baru kita lukis graf. Okey, so kat sini ni kita ambil nilai titik tengah. Daripada jadual kekerapan kita letak kat sini. Okey. So, sekarang ini kamu plot sahaja, nanti kamu plot. Okey, tapi kita nak plot, kita kena tahu paksi Y kita ini sifar berapa? 2 cm kepada 10. So, 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Kemudian kita kan dia cakap 2 cm. So, bila 2 cm, ini 2 cm ni kan, ni setiap ini 2 cm, dia ada 10 kotak kecil. Dia ada 10 kotak kecil. Dia kata 2 cm kepada 10 batang. So, 10 yang ini ni, kita bahagi dengan 10 kotak. Supaya kita tahu satu kotak kecil ni berapa. So, dapat dia 1. So, ini nilai dia 1, 2, 3, 4. Satu kotak kecil nilai dia 1. Okey, so nanti kamu plot lah. Ikut jadual ni. Okey. Okey. So, kalau dan diingatkan sebelum bila kamu nak lukis, nak bina jadual kekerapan itu nanti kamu tambah satu kelas sebelum. Maksud saya, okey,
Ini dia punya kelas kan. Ini kan 1.0 hingga 1.9. Betul? Okey, lepas tu 2.0 hingga 2.9. Kamu tambah kelas sebelum. 0 hingga 0.9. Kamu tambah kelas sebelum dia. Okey? Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Dan sila buat latihan ini. Okey, terima kasih.